saya Fatimah Nak Ahmad, duduk di Jerantut, Pahang dan bernaung di bawah Didi Faizal Syukri. So pagi ini saya akan terangkan berkenaan dengan CB Plus ataupun Carbo Global. Harga dia sebotol RM142.50. Dalam tu ada 90 tablet dan PV dia 34.5 PV dengan BV 142.5. So hopefully sharing pagi ni kita akan lebih macam menerangkan macam mana CB Plus ni berfungsi dan macam mana dia membantu kita dari segi penyerapan glukos dalam darah dan juga bagaimana dia membantu dalam pengurusan berat badan. Macam tu insyaAllah. Okey, kita teruskan dengan info. Sekejap ya. Alright. Okey, sebenarnya semua orang termasuk saya lah kan. Saya usia 38 tahun. Jadi dikira bawah usia 40 tahun, risiko untuk mendapat sakit metabolik ni lebih kurang 25%. Dan untuk atas usia 40 tahun pula risiko dia 40%. Dan sakit metabolik ni apa sebenarnya? Dia sebenarnya sakit yang tidak berjangkit seperti kanser, darah tinggi, diabetes, sakit jantung, nyanyuk, demensia ataupun fatty liver, insulin resistant termasuklah diabetes dan juga kolesterol. Ni antara metabolic syndrome, penyakit yang tidak berjangkit dan actually untuk atas usia 40, risiko 40% tu sebenarnya sangat tinggi dan risiko ni dia akan meningkat seiring dengan usia. Maknanya kalau usia 50, risiko dia pun lagi tinggi. Maknanya maybe dah risiko dia 50% lah macam tu. So, metabolic syndrome ni dia adalah banyak punca lain. Satunya macam dia tak exercise, dia sedentary life, macam asyik duduk je kan dekat office macam tu. Ataupun, tapi paling utama untuk punca metabolic syndrome ni adalah pemakanan, iaitu kita makan terlalu banyak sangat karbohidrat dan menyebabkan insulin resistant. Insulin resistant ni pula dia sebenarnya bila kita terlalu makan banyak sangat karbo, lepas tu insulin kita macam asyik keluar bekerja keras, jadi secara tak langsung insulin ni macam tak berfungsi dengan betul tau. Bila insulin tak berfungsi dengan betul menyebabkan sakit-sakit lain datang lah, sakit-sakit metabolik macam darah tinggi, kencing manis, tu semua. Jadi punca utama dia adalah pemakanan, iaitu tinggi karbohidrat. So daripada sini kalau kita boleh kontrol punca makanan kita iaitu karbohidrat, secara tak langsung kita juga boleh kontrol metabolic syndrome kita. Macam itulah dia punya teori dia dan itu yang kita amalkan lah macam tu kan. So daripada pemakanan tu, pemakanan yang kita makan ni sebenarnya kita ada 3 makanan. Sorry lah kalau iklan tidak berbayar ni. Okey, kita ada 3 makro makanan iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. So basically apa yang kita makan pecah kepada 3 makro makanan ni lah kan. Tapi kita fokus kepada karbohidrat sebab penyakit metabolik ni dia mostly datang daripada karbohidrat yang melampau. So kita akan pergi kepada enzim pencernaan sebab bila kita makan contohnya nasi ataupun roti, dia tak terus masuk perut dan tak terus serap oleh badan tau sebenarnya. Tapi nasi kanji lah, kita panggil kanji, dia sebenarnya perlu dipecahkan kepada elemen yang lebih ringkas iaitu glukos, barulah boleh diserap oleh badan. Macam tu. Jadi teori dia, kalau kita okey macam ni lah kan. Kalau tengok rantaian kimia, dah macam belajar biologi pula, sains tingkatan 4 macam tu kan. Kalau kita tengok rantaian kimia kanji yang daripada nasi, daripada roti, daripada kentang, daripada ubi keledek ke apa, rantaian kanji dia sebenarnya panjang dan sangat kompleks. Jadi bila dia masuk dalam badan dan dia dipecahkan oleh enzim amylase, yang berada dekat ileo dan juga dekat perut, dekat duodenum ni serta berada dekat usus. So apa yang berlaku adalah kanji ni dia akan dipecahkan kepada molekul gula yang ringkas iaitu glukos lah macam tu. Bila dah ada molekul yang ringkas, daripada situlah barulah dia akan diserap oleh badan macam tu. So teori dia sekarang adalah what if kalau kita halang enzim amylase tu daripada daripada buat kerja dia. Kiranya kanji tu tak dipecahkan kepada molekul yang ringkas. Kanji tu masuk dalam perut kita, lepas tu enzim amylase tak berfungsi, dia tak boleh nak pecahkan kanji tu. So kanji tu akan masuk perut, pergi ke usus kecil dan juga pergi ke usus besar dan terus keluar. Macam tu. Itu secara teori dia lah macam mana carbo blocker berfungsi. Jadi
Jadi bahan dalam carbo blocker ni ada white kidney bean, dan juga paling utama adalah white kidney bean. Lepas tu dia ada juga soybean extract dan juga dia ada parsley concentrate. So nanti tim ceritakan macam mana 3 bahan ni sebenarnya menyebabkan karbohidrat diblok daripada badan kita dan menyebabkan glukos tidak diserap masuk ke dalam darah. So kalau ingat tadi kan berkaitan dengan enzim alpha amylase. So apa yang white kidney bean buat ni, dia adalah amylase inhibitor. Maknanya dia memang dia sekat enzim amylase ni daripada berfungsi. Jadi enzim amylase ni dia tak boleh nak pecahkan kanji kepada glukos disebabkan kehadiran white kidney bean ni. Jadi secara tak langsung white kidney bean ni dia menghalang juga pembebasan gula glukos dan juga menyebabkan tidak diserap oleh badan. Macam tu. So apa yang kita makan itulah yang keluar semula. Macam itulah teori dia macam tu. Okay. So, dan kita kena faham macam mana CB Plus ni dia berfungsi macam tu. Sebab dia tak boleh nak block 100% karbohidrat daripada apa yang kita makan. Dia ada limitation. Sebab benda ni adalah macam, sebab enzim amylase ni adalah sistem dalam badan yang sentiasa berubah macam tu kan. Jadi untuk dia cuma mampu untuk blok 125 gram karbo daripada dicerna oleh badan. Jadi satu mangkuk nasi ni 50 gram karbo. Kita boleh agak lah berapa banyak karbo yang kita boleh makan untuk CB Plus ni berfungsi macam tu. Jadi kalau kita dah tahu sekali makan 125 karbo, so kita janganlah berlebihan. Dan selalunya contohnya kan macam kalau karbo satu mangkuk nasi 50 gram karbo, kalau karbo lain seperti karbo ringkas lah seperti roti ataupun tepung, kuih ke apa, dia darab dengan 2. Jadi kemungkinan semangkuk kuih muih tu 100 gram karbo. Maknanya lagi banyak lah karbo tu kan, kuantiti karbo. Tapi boleh check kat Google jugalah untuk kuantiti karbo yang sebenar. Jadi untuk sekali makan 3 biji dan kita makan 15 minit sebelum makan untuk bertahan selama 4-5 jam. Macam tu. So kita kena tengok sangat pemantauan karbo kita. Janganlah main hentam kromo je makan karbo secara berlebihan. Maknanya janganlah macam dia cuma boleh block 125 tapi kita makan sampai 500 gram. So macam tak ada fungsi jugalah karbo blocker ni macam tu. Jadi tetap walaupun kita makan, kita kena tengok karbo intake kita macam mana. Dan sekali makan 4 ke 5 jam. Tapi dalam botol kita pun memang dah tulis dekat botol Nutrilite ni, jangan lebih daripada 9 biji CB Plus untuk dikonsum setiap hari. Jadi maknanya paling maksimum 3 kali makan lah untuk pagi, tengah hari dan petang atau malam macam tu. Dan juga kalau boleh CB Plus ni kita jangan ambil hari-hari sebab kalau kita check balik kan fungsi dia untuk menghalang enzim amylase daripada berfungsi. Jadi kita makan hari-hari, pankreas dia akan fikir tau, kenapa macam makan kanji tapi tak ada glukos masuk. So pankreas dia akan memperbanyakkan lagi enzim amylase tu. Jadi lama-lama bila kita ambil setiap hari, lama-lama CB Plus ni dah tak berfungsi disebabkan enzim amylase ni dihasilkan lebih banyak daripada yang sepatutnya. Macam tu. So dia adalah sebenarnya CB Plus adalah lebih kepada emergency lah macam tu, pelampung macam tu. Dia bukanlah untuk untuk seharian punya suplemen. Alright. Kita teruskan. Lepas tu dalam masa yang sama CB Plus ni dia menstabilkan blood sugar sebab soybean extract tu adalah sebenarnya unsur protein dan juga parsley concentrate ni adalah unsur fiber. Jadi bila protein dan fiber kita campurkan sekali dengan white kidney bean, dia akan melambatkan proses pencernaan dan dalam masa sama dia beri masa untuk white kidney bean dia merencatkan enzim amylase supaya dapat glukos tu tak dapatlah dijadikan supaya kanji tak dapat dijadikan kepada glukos. Dan protein dan fiber juga dia menstabilkan bacaan gula dalam darah. So apa efek selepas konsum CB Plus? Ini apa yang tim sendiri lalui dan juga kawan-kawan yang consume CB Plus juga. Selalunya lepas kita macam kalau kita biasa cut sugar,
cut karbo. So and then tiba-tiba kita cheat kan pada hari tu, kita akan berlaku simptom-simptom macam cerit-berit, pening kepala, mengantuk, lesu badan ataupun macam craving ataupun macam lapar kan. Lepas 2 jam makan karbo, lepas tu lapar nak makan lagi. So apa yang kita orang perasan, tim perasan, lepas konsum CB Plus, efek tu tak ada. Macam tu. Dia umpama macam tak makan langsung karbo. Sebab kadang-kadang kita akan alami situasi yang kita terpaksa juga makan karbo atas sebab-sebab yang tertentu. Tapi bila kita konsum CB Plus, craving manis tu tak ada, lapar tu pun tak ada. Macam tu. Seronok lah rasa. Macam best lah sebab efek-efek withdrawal symptoms tu tak ada. Cuma untuk ibu menyusu, tak digalakkan lah sebab boleh sebabkan susu drop. Tapi macam tim anak setahun, so memang breastfeeding. Tim sendiri buat eksperimen pada diri sendiri. Kalau sehari tu makan sekali, susu tak drop. Tapi kalau sehari tu makan 2 kali, maknanya pagi petang tu makan, susu akan drop. Jadi untuk sesiapa yang ada nyusu badan ke apa, better kita consult lah benda macam tu. Dia ada risiko susu drop disebabkan kita block glukos. Sebab untuk hasilkan susu, kita perlukan glukos lah untuk hasilkan susu dengan cepat macam tu. Lepas tu and then orang kata apa, sediakan payung sebelum hujan, kita sediakan CB Plus sebelum cheat sebab kita akan terlebih makan karbo, especially masa cuti sekolah, especially kan, lagi kita nak Deepavali minggu depan. Jadi standby lah CB Plus daripada sekarang. Lepas tu kadang-kadang hujung minggu kan, masa kenduri, jamuan makan, sebab lagi kalau kita pergi kenduri kahwin, nak makan protein banyak macam segan pula sebab apa, kadang tuan rumah kan dia macam makanan tu dah habis kan, yang tinggal nasi. Macam tu lah kan, dia macam emergency lah macam tu. Ataupun masa-masa emergency, masa tu macam kita makan kat luar dan pilihan protein. Jadi memang kita perlu standby CB Plus sebelum kita cheat. And then standby lah dalam kereta ataupun dalam handbag. Untuk anytime lah kita boleh consume macam tu. Cuma berhati-hati dalam karbohidrat intake yang kita makan dan juga bukanlah kita consume setiap hari. Rasanya tu sahaja. Dia short, pendek je CB Plus ni. Dia tak adalah beria sangat. Kalau tak ambil karbo boleh ke konsum CB Plus? Actually ada orang buat macam tu. Sebab kalau kita buat PMLF, kita buat IFLK, lazy keto, karbo clearance kita 50 karbo setiap hari. Jadi ada orang walaupun dia tak ambil karbo, dia konsum juga CB Plus disebabkan dia makan dekat luar. Ada apa nama? Lauk-lauk yang dimasak tu kan ada kuah-kuah yang letak gula tu semua. So boleh juga konsum karbo. Cuma diingatkan tu lah, jangan makan hari-hari. Disebabkan efek pankreas tu akan keluarkan enzim amylase lebih banyak kemudian nanti. Macam tu. Tapi ada orang dia memang karbo CB Plus kadang-kadang, especially bila dia terpaksa makan dekat luar. Walaupun yang dia beli tu lauk pauk sahaja. Ada tak apa-apa soalan lain sebelum kita stop sharing? Berapa nisbah pengambilan karbo? Dia 3 biji CB Plus ni lebih kurang dalam 125 gram net karbo, iaitu lebih kurang dalam 2,5 mangkuk nasi lah macam tu. Ataupun boleh check kat Google juga sebab bukan semua orang cheat dengan nasi. Ada orang dia cheat dengan kuih muih kan, ataupun krepek ataupun makanan lain lah macam tu kan. Tapi secara ratio dia, secara rough dia, semangkuk nasi tu 50 gram karbo. Dan kita boleh makan 125 gram karbo untuk 3 biji CB Plus. Macam tu. Dan sekali makan tu untuk 4 ke 5 jam lah macam tu. Maknanya untuk 1 meal lah secara tak langsung. Sebab sebenarnya makan CB Plus sebaiknya 15 minit sebelum makan. Sebab white kidney beans tu dia perlukan masa untuk cair dan juga untuk berfungsi secara efektif. Tapi kalau kita dah termakan, makan je lah, better ada lah daripada tak ada langsung macam tu. Kadang saya pun terlupa juga, macam dah makan tu masuk kereta baru makan macam tu. Tapi dia lagi efektif kalau kita makan 15 minit sebelum meal. Tapi macam tu lah. Macam tu lah gitu sebelum makan. Alright, ada lagi ke soalan-soalan lain?
Sehari maksimum berapa biji? 9 biji. Sekali makan 3 biji. Lepas tu tahan untuk 4 ke 5 jam. Jadi contohlah kalau kita makan 3 kali, contohlah kalau macam balik kampung ataupun ada kenduri ke apa kan, atau pergi holiday kan, makan sehari 3 kali. So 3 kali 3, 9 biji. Itu dah maksimum. Dekat botol pun dia tulis maksimum 9 biji. Dia telan. Dia telan sebenarnya. Dia telan dengan air. Lepas tu dia tak adalah sekejap ya. Dia tak adalah makan CB Plus terus ke tandas. Dia bukannya macam detox ataupun teh sena tu semua kan. Dia macam biasa je, dia ambil masa. Maybe makan hari ni, esok baru pergi tandas macam dia tak adalah terus efektif macam tu sebab makanan ni ambil masa lah kan untuk dihadam dan terus keluar daripada badan. Dia macam biasa je. Dia tak ada kaitan dengan mempercepatkan proses penghadaman. Macam tu. Okey, mana okey? Ambil CB Plus ataupun MFC? Dua-dua lah. Kalau nak terbaik, dah ambil CB Plus. CB Plus sebenarnya untuk block karbo daripada jadi glukos selama dia ada limitation 125 gram. Tapi kita mungkin terlebih makan daripada kuantiti yang disyaratkan macam tu. Jadi bila kita ambil MFC ni pula distabilkan gula selepas makan. Maknanya lagi baiklah kalau ambil CB Plus dan juga MFC. MFC pun dia tak ada limit berapa banyak karbo kita makan dan juga dia menstabilkan gula dalam darah. Dan juga dia stabilkan insulin juga. Saya pun pernah try MFC juga. Best juga. Macam seronok makan tu. Macam tak rasa letih ataupun lesu lah selepas consume MFC. Suggest kekerapan selang sehari ke? Janganlah selang sehari tu kerap juga sebenarnya. Dalam sebulan maybe 2-3 kali cheat. Ikut kepada keperluan macam tu. Tapi kalau selang sehari tu macam dah decide kan nak cheat setiap selang sehari tu dah macam jadi rutin pula kan. Macam tu. Dia tak try pula. Saya tak nak cuba pula kunyah tanpa air. Sebab kejap saya ambil. Okey. Sebulan sekali okey lah nak cheat. Ataupun kadang kita tak payah nak plan untuk cheat pun. Sebab cheat tu datang dengan sendiri. Macam tiba-tiba tak ada lauk atau pergi kenduri kan. Lauk tak cukup. Dah terpaksa makan nasi je. Kalau tak makan kenyat lapar pula. Macam tu lah. Jadi cheat ni adalah sesuatu yang plan. Sebab tiba-tiba tercheat. Gitu. Dia kalau nampak tak okey sekejap. Saya cuba. Dia tak boleh nak kunyah kot. Saya tak nak cuba pula kunyah. Tapi kalau ikutkan dia sebenarnya telan dengan air. Macam tu. Tapi rasanya dia tak adalah rasa pahit ke apa. Boleh kot kalau nak. Tapi sebab dia sepatutnya dihadam dekat perut. Dekat dia denam tu. Jadi sepatutnya dia telan lah dengan air macam tu. Ikutkan sistem macam mana dia didesain oleh Amway. Okey. Kalau ada apa-apa. Okey kot. Kita boleh berhentikan sharing pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sebab kita nak di Bali minggu depan, boleh standby lah CB Plus daripada awal. Tapi saya pun ni dah 3 bulan rasa. Sebab saya cuma ambil bila balik kampung je. Macam tu. Bila kat rumah memang tak consume sangat lah balik kampung lah sebab memang teruk lah saya cheat sebab kalau balik kampung mak ayah memang bagi makan karbo kan pagi-pagi pukul 7 pagi dah bawa lemak lepas tu malam pukul 8 malam ayah dah bawa balik mihun goreng daripada kelas ngaji dia jadi tak sampai hati tak makan kan macam yelah bila lagi nak makan dengan parents kan sama-sama borak sambil makan jadi memang kalau saya balik kampung memang saya makanlah benda ni tapi ni pun dah lebih 3 bulan dah lebih 3 bulan tak habis-habis lah macam tu. Jadi berhati-hatilah ambil CB Plus. Bukan berhati-hati dia lebih kepada jangan over consume dan jangan overuse lah. Jangan overuse macam tu. Jangan cheat selalu. Tercheat tak apa. Alright. Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih tim. Assalamualaikum.